Assalamualaikum di Facebook dan di IG. Malam ni kita akan live di 3 tempat. Ya, di live. Sekejap. Sekejap ya, perkong. Okey, masuk-masuk dulu. Yang masuk boleh share dulu. Okey. Yang dah masuk boleh share di IG, di Facebook page Ustazah Dr. Siti Mariam, dan juga kita akan bersama dalam page Dr. Saab juga ya. Okey, baik. Boleh dengar ke tak ni? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlewat sikit hari ni. Boleh dengar tak? Okey, ada. Boleh dengar tak? Okey. Bersama di IG, di page Facebook ada 2 tempat, iaitu di page Ustazah Dr. Siti Mariam dan juga di page Dr. Saab. Okey, jadi baik, malam ni kita ada 3 tempat live, insya-Allah. Semoga bersama-sama kita malam ni kita manfaatkan masa bersama. Waalaikumsalam ya Asna. Siapa Asna? Waalaikumsalam ya. Terima kasih bersama di IG. Waalaikumsalam Ustazah Siti Syafinas. Dapat bersama malam ni ya. Malam ni terlewat sikit. Sepatutnya 9 tempat. Tapi sekarang ni dah 9 berapa minit ni? 9-8 minit. 9-8 minit dah. Okey. Jadi yang dah bersama, yang dah masuk, yang dah join bersama pada malam ini, boleh share dulu. Jadi seperti biasa, sebelum kita mula, kita pasti bersama-sama kita dengarkan dulu nasyid-nasyid yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita meriahkan dengan nasyid memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang berapa minit je. Okey, dalam berapa minit, 5 minit macam tu. Okey, sambil-sambil tu boleh share-share lagi ya, supaya ramai lagi bersama dengan kita. Kita dengarkan nasyid daripada Ustaz Raziman, Rasulullah Imamul Ummah. Sekejap. Dengar ke tak ni? Sekejap ya. Okey, boleh di IG, di page. Okey, baik. Kita dengarkan sama-sama. Sebelum tu boleh share-share lagi ya. Pak Long, terima kasih Pak Long. Dengar. InsyaAllah dengar. Okay, kita sama-sama dengar dulu nasyid Rasulullah Imamul Ummah. Okay. Assalamualaikum ya Rasulullah. Okey, baik. Terima kasih yang bersama di IG. Okey, Mama Afia ada. Okey, baik, di page Dr. Saab je juga. Ya, betul-betul Pak Long. Syok lambat. Jadi terlambat sikit. Waalaikumsalam Muak Jamilah. Waalaikumsalam Kak Nurul Akmal. Waalaikumsalam Ustazah Ju. Ya, betul-betul. Minggu lepas sibuk saya sekolah, hari ni kita cuti kan. Jadi dapat bersama-sama. Alhamdulillah. Pada malam ini, malam seri yang ke-24. Okey, baik, kita mulakan. Alhamdulillah semua jelas ya, semua jelas sebab ada 3 tempat, 3 handphone. Waalaikumsalam ya Mak Su Nasia, Pak Su bersama dengan Pak Su Muhammad, Pak Su Muhammad. Okey, baik. Kita bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Kita mulakan perkongsian ilmu kita pada malam ini. Kita niatkan
bacaan Ummul Kitab Fatihah kita ini buat Seri Paduka Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat ahli keluarga baginda, buat sahabat baginda sekalian Nabi dan Rasul, wali-wali Allah sekalian, orang mukmin lelaki dan perempuan yang masih hidup maupun yang sudah pun meninggalkan dunia, buat kedua ibu bapa kita, buat guru-guru kita yang berjasa kepada kita daripada kita kecil sehinggalah sekarang, buat penulis kitab sirah sehingga sampai kepada kita cerita sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupakan buat diri kita sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Okey, baik, malam ni untuk page Dr. Saad baru pertama kali, tapi untuk di IG dan di page Sirah Ustazah Dr. Siti Mariam ni, malam ini adalah siri yang ke-24. Dah 24 tajuk, dah 24. Lebih kurang kita dah bersama-sama setiap hari Khamis malam Jumaat. Oh, Waalaikumsalam ya Kak Razita. Oh ya Pak Long, Tok pendengar, Tok sihat Tok. Tok Perak sihat. Jom sama-sama tu kita mengimbau kembali Sirah Nabawiyah. Pak Long dengan Tok pergi mana ni? Semua dah balik daripada masjid Lepas isyak tu 9 suku lebih kurang Okey, baik, semua sihat insya-Allah. Semua yang berada bersama pada malam ini didoakan semua kita sihat. Semua kita sihat, bukan sahaja sihat fizikal tetapi juga sihat mental, sihat jiwa. Kita selalu lupa, kita selalu cakap nak sihat, sihat apa? Sihat badan. Nak sihat badan tetapi kita ramai yang terlupa untuk sihat akal, untuk sihat roh kita, untuk sihatkan jiwa kita. Kalau roh kita sakit, kalau jiwa kita sakit, badan kita pun juga sakit. Tetapi kalau jiwa kita kuat, jiwa kita sihat, badan yang sakit pun boleh bangun kembali. Kita dengarlah daripada sirah-sirah Nabi bagaimana Nabi tengah sakit pun, tetapi disebabkan semangat Nabi yang kuat, roh Nabi yang kuat, terus berjuang bersama-sama. Begitu juga dengan sahabat Nabi. Okey, jadi semua insya-Allah kita doakan semoga kita sihat tubuh badan, sihat akal fikiran, sihat roh kita. Okey. Jadi terima kasih yang bersama-sama pada malam ini, yang join, yang like, yang share, yang komen. Okey, semoga share kita mungkin malam ni orang tak dengar tetapi esok orang dengar. Jadi insya-Allah semuanya ada, Allah berikan. Pasti Allah berikan ganjarannya, tidak di dunia, pasti di akhirat. Pasti ada sebab kita bersama-sama dalam majlis perkongsian ilmu mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih Kak jumpa Kakak Cikgu Maisarah bersama pada malam ini. Okey, jadi malam ni cuti sekolah minggu ni cuti sekolah, jadi malam ni ramai. Kalau hari sekolah selalunya kurang sikitlah. Sebab mungkin keletihan dan sebagainya. Okay, jadi pada hari ini kita dalam bulan lebih kurang 18 Syakban. 18 Syakban, lebih kurang 12 hari lagi kita nak menempuh bulan Ramadan. Kita nak menempuh bulan Ramadan. Okey, jadi pada malam ini kita akan teruskan dalam bab 42. Dalam bab 42 dan 43. Okey, 2 bab setiap hari Khamis malam Jumaat tentang Sirah Nabawiyah. Yang tak pernah dengar, yang baru malam ni join bersama-sama, pasti ada yang baru join. Okey, boleh lihat kembali siri yang lepas dalam channel YouTube saya pun ada. Cuma tak habis siri lagi yang dah upload, dan ada lain dalam page di page Facebook saya Ustazah Dr. Siti Mariam mengenai sirah daripada episod 1 sehinggalah pada malam ini siri 24. Okey, jadi malam ini tajuk dia kita sambung daripada minggu lepas. Okey, iaitu ialah malam ini ialah mengenai perjanjian Aqabah yang kedua. Minggu lepas perjanjian Aqabah yang pertama. Okey, minggu ini perjanjian Aqabah yang kedua. Juga bab yang ke-43, Nabi memerintahkan orang-orang di Mekah, orang Islam yang berada di Mekah berhijrah ke Madinah. Okey. Jadi apa itu kita kata perjanjian Aqabah? Kita dengar macam daripada kecil-kecil kita kata perjanjian Aqabah. Apa benda lah perjanjian Aqabah ni? Ingat tak lagi? Cuba ingatkan balik. Perjanjian Aqabah ialah ataupun disebut Bai'atul Aqabah, iaitu perjanjian taat setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
perjanjian Aqabah. Ingat dulu kalau orang sebut. Ni lebih kurang macam kalau orang cakap, ingat tak lagi perjanjian Aqabah? Iaitulah perjanjian taat setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqabah tu apa dia? Aqabah tu berlaku di Bukit Aqabah yang terletak di Mina. Okey, mungkin yang pernah pergi umrah, yang pernah pergi haji, dah boleh bayangkan tempat dia. Bagi yang belum pernah ni, tersebut insya-Allah satu masa nanti kita pasti sampai ke tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Okey, baik. Jadi Bai'atul Aqabah ialah perjanjian taat setia terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Bukit Aqabah kali kedua. Okey. Jadi perjanjian ini, taat setia ini, kalau yang pertama dulu kita imbau kembali yang pertama. Yang pertama dihadiri oleh 12 orang sahaja, orang daripada Yasrib. Okey. Sebelum ni namanya Yasrib dan nanti akan datang kita akan sebut Madinah. Yasrib tu namanya ialah Madinah. Okey, Madinah nama yang sama, cuma ditukarkan. Madinah dalam bahasa Arab bandar. Okey, jadi perjanjian Aqabah yang pertama dihadiri oleh 12 orang Yasrib. Okey, kemudian seterusnya bab yang ini ialah perjanjian Aqabah, Bai'atul Aqabah, perjanjian taat setia kepada Nabi kali yang kedua ini berlaku pada tahun ke-13 kenabian. Perjanjian Aqabah pada tahun ke-12 kenabian, musim haji. Ini adalah perjanjian Aqabah kali kedua pada tahun ke-13 musim haji juga. Jadi, pada ketika tahun ke-13 kenabian, Mus'ab bin Umair. Ingat tak lagi minggu lepas imbau kembali Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang dihantar untuk berdakwah ke Madinah. Okey. Jadi Mus'ab bin Umair dah ramai masuk Islam. Jadi Mus'ab bin Umair pun sampaikan laporan kepada Nabi Muhammad SAW bahawa ramai orang di Madinah nak menunaikan ibadah haji. Jadi Mus'ab beritahu kat Nabi, ada orang yang tidak memeluk Islam lagi nak pergi jumpa dengan Nabi. Jadi pada ketika ini ramailah nak pergi. Orang yang dah Islam pun nak pergi, orang yang boleh Islam pun nak pergi. Jadi Nabi pun sampaikan pesan kepada utusan yang dihantar oleh Mus'ab bin Umair. Apa katanya? Dia kata Nabi sampaikan kepada Mus'ab, dia kata ketika sampai dekat Mekah nanti, selepas dah bermalam di Mina, maksudnya musim haji ni terus segera pergi ke Bukit Aqabah tengah malam. Nabi pesan-pesan kepada orang yang nak datang jumpa dengan Nabi ni, datang tengah malam, pergi terus ke Bukit Aqabah. Bukit Aqabah ni Nabi ingatkan jangan datang secara berkumpulan. Kalau datang pun kumpulan, kalau boleh jangan, elakkan supaya diketahui oleh penduduk musyrikin Mekah. Kalau datang kalau datang tu, kalau tak payah tunggu-tunggulah, jalan terus ke Bukit Aqabah tu, ke Bukit Aqabah daripada Mina tu. Jalan terus, jangan nak tunggu-tunggu. Dia khawatiri nanti musyrikin Mekah tahu bahawa mereka hendak melakukan perjumpaan. Jadi setelah mereka, jadi Mus'ab bin Umair pun dah pesan kepada orang penduduk Yasrib Mekah ni yang nak pergi berjumpa dengan Nabi ni. Umar dah pesan. Jadi ketika mereka dah melakukan wukuf, jadi mereka pun berangkatlah sampai ke Mina. Apabila mereka sampai di Mina, waktu ni ramai orang yang menunaikan ibadah haji. Ramai orang menunaikan ibadah haji. Jadi sukarlah kaum musyrikin Mekah nak mengesan nak pergi, orang nak jumpa Nabi kan. Mereka takut sebenarnya kalau orang luar datang jumpa Nabi. Sekiranya orang luar daripada Mekah datang jumpa Nabi, nanti dia khawatiri dakwah Nabi tersebar. Jadi pada malam tersebut, yang nak katakan mereka nak melakukan perjanjian ini, pada malam tersebut ramai orang. Jadi orang musyrikin Mekah ni sampai tak perasan lah. Tak dapat nak kesan aktiviti dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi pada waktu tengah malam, pertengahan hari Tasyrik, iaitu pada 12 Zulhijjah, mulalah seorang demi seorang mula berjalan ke Bukit Aqabah. Orang yang datang daripada Yasrib tadilah, daripada Madinah tadi. Seorang-seorang naik ke Bukit Aqabah. Jadi mereka pun pergi naik ke Bukit Aqabah. Jumlah yang dikatakan berada di Bukit Aqabah ialah 75 orang. Dalam kitab yang dibaca ni, dalam kitab ni, dia kata 75 orang. 73 lelaki, 2 orang perempuan. Ada kitab lain mengatakan 70 orang. Dan dalam 70 orang tu ada 2 orang perempuan. Ada kitab lain, kitab Safiur Rahman. Safiur Rahman, kitab sirah dia kata 73 orang. Wallahu a'lam. Tetapi kebanyakannya kitab sebut 75.
75 orang yang berada bersama dalam Bai'atul Aqabah. 75 tu maksudnya 73 orang lelaki, 2 orang perempuan. Okey, imbas kembali ya sirah yang kita belajar daripada waktu kecil-kecil dulu. Tentang sirah Nabi. Kalau yang sekarang ni ada yang sekolah, anak-anak murid yang sekolah rendah yang dengar ni, jadi belajar dengar sekarang, insya-Allah. Tak faham pun nanti bila sampai tajuk tu, insya-Allah pasti faham. Bila dengar 2-3 kali, kita lebih faham. Okey, ya, Waalaikumsalam Mak Teh. Mak Teh bersama juga malam ni ya. Okey, jadi siapakah nama-nama mereka tu? Nak baca ke? Ramai ni kalau nak baca nama. Kalau nak baca nama ni lebih kurang 73. Bolehlah sekali imbas kita dengar nama-nama orang Yasrib yang datang ke perjanjian Aqabah ni. Siapakah dia? Mereka ini dikatakan bahawa 62 orang daripada suku Khazraj dan 11 orang daripada suku Aus. Mereka inilah orang Ansar. Suku Aus dan suku Aus ni dengan suku Khazraj ni apabila Nabi berhijrah ke Madinah, mereka inilah yang dipanggil kaum Ansar. Okey, siapakah dia mereka ini yang memeluk Islam ketika di Bukit Aqabah pada ketika perjanjian yang kedua ni? Mereka ini adalah Usaid bin Hudair, Abu Haytham, Salamah bin Salamah, Zahir bin Rafi', Abu Burdah, Nuhair, Sa'ad, Rifa'ah, Abdullah bin Jubair, Ma'an bin Adi, Uwaim bin Sa'idah, kemudian Abu Umamah, Al-Barra' bin Ma'rur, Abdullah bin Rawahah. Ni nama-nama ni nanti dalam peperangan ada disebut. Abdullah bin Rawahah bagaimana dia pegang bendera. Nanti kita akan sampailah bab peperangan akan datang. Nama-nama ni akan kembali subur, kita akan dengar kembali. Okay, jadi Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Rabi', Ubadah bin Samit, Munzir bin Amir, Rafi' bin Malik, Abdullah bin Amru, Abu Ayyub, nama sebenar dia Khalid bin Zaid, Abbas bin Ubadah, Aus bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Mu'az bin Amru. Sebab tu sebut nama bin. Sebab nama ada Mu'az bin Jabal, Mu'az bin Amru. Nama yang sama. Jabir bin Abdullah, Amru bin Haris, Amru bin Ghaziyah, Mu'az bin Haris, Uqbah bin Wahab, Auf bin Haris, Rifa'ah bin Amru, Amarah bin Hazam. Tadi ada nama Rifa'ah. Tadi Rifa'ah bin Abdul Munzir. Ni Rifa'ah bin Amru. Okey, kemudian kita sebutlah nama-nama ni sahabat-sahabat Nabi lah ni kiranya. Okey, kemudian Abdul Rahman, nama sebenarnya Sahal bin Zaid, Sahal bin Atik, Abu Talhah, nama sebenarnya Zaid bin Sahal, Khudaish bin Salal, Qais bin Abu Sya'sya'ah, Kharijah bin Zaid, Umair bin Al-Haris, Bashir bin Sa'ad, Abdullah bin Zaid, Uqbah bin Amir, Thabit bin Jadza, Khalid bin Suaid, Khalid bin Amir, Abdullah bin Anas, Farwah bin Amir, Khalid bin Qais, Ziyad bin Labid, Amir bin Ghunmah, Tha'labah bin Ghunmah. Ni ada adik ni. Saifi bin Sawadah, Abu Yus, yang nama sebenarnya Ka'ab bin Amir, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Qais, Al-Haris bin Qais, adik-adik. Yazid bin Amir, Qutbah bin Amir, Sulaim bin Amir, Ka'ab bin Malik, Tufail bin Malik, Jabbar bin Sakhrah, Yazid bin Haram, Dahha bin Arithah, Mas'ud bin Yazid, Yazid bin Munzir, Maqal bin Munzir, Tufail bin Nu'man, Sinan bin Syaifi, Bashir bin Al-Barra, Aus bin Sabit. Okey, inilah daripada 73 orang lelaki yang bersama dengan dalam Aqabah ini. Kemudian perempuan ialah siapa nama perempuan? Nama perempuan ialah dia tak sebut sini. Perempuan daripada Bani Najjar dan Bani Salamah. Okey, perempuan daripada Bani Najjar dan Salamah. Okey, kemudian jadi mereka pun mereka pun berkumpul di Aqabah. Jadi setelah kiranya mereka dah berada di situ, maka mereka tunggu Nabi dekat Bukit Aqabah. Mereka tunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apabila mereka tunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Bukit Aqabah bersama dengan bapa saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Okey, siapakah Abbas bin Abdul Muttalib? Iaitulah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbas ni setelah Nabi kematian Abu Talib,
Abbas ni sangat menjaga kebajikan Nabi. Bapa saudara Nabi ni, walaupun ketika ini Abbas bin Abdul Muttalib ni belum lagi memeluk Islam. Abbas bin Abdul Muttalib belum lagi memeluk Islam, tetapi sangat sokong perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Abbas mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW nak pergi ke Bukit Aqabah, ketika nak pergi Bukit Aqabah, pada ketika itu Abbas teman. Jadi sampailah Nabi di Bukit Aqabah. Pada waktu itu mereka melihat wajah Nabi sangat berseri-seri. Mereka ni dah lama dah. Mereka dah dengar dah cerita tentang Nabi dekat Madinah. Mereka dengar daripada Mus'ab bin Umair cerita tentang Nabi. Mereka tak pernah tengok Nabi lagi. Jadi apabila Nabi tiba je di Bukit Aqabah dengan wajah yang bersinar, dengan wajah bulan purnama, gembira sangat-sangat. Mereka ni sangat-sangat gembira. Jadi pada ketika ini, Abbas yang bersuara dulu. Abbas yang bersuara dulu. Okey, apa kata Abbas? Iaitu Abbas kata apa? Dia nak bagi peringatan kepada kaum Yasrib. Sebab dia dengar dah. Dia kata bahawa orang Yasrib ni datang nak bawa Nabi, satu masa nanti nak bawa Nabi ke Madinah. Mereka dah tahu dah bahawa orang Yasrib ni ramai dah memeluk Islam kan. Kalau dengar siri lepas, orang Yasrib ramai dah memeluk agama Islam. Jadi mereka nak bawa Nabi Muhammad SAW. Dia berkata dah Nabi Muhammad SAW tak diterima di Mekah. Jadi mereka nak bawa Nabi ke Madinah. Jadi mereka nak bawa Nabi. Jadi Abbas, bapa saudara Nabi ni dengar. Nabi ni dengar bahawa Nabi Muhammad SAW nak dibawa oleh orang Yasrib ke Madinah. Jadi dia pun terus pergi sama. Jadi apa kata dia? Dia kata apa? Wahai sekalian orang Khazraj. Apa katanya? Wahai sekalian orang Khazraj. Dia kata, maksud dia sebut Khazraj ni, waktu ini ada suku Aus. Tapi dia sebut Khazraj sebab orang Khazraj lagi ramai daripada suku Aus. Macam inilah kitab kata. Jadi, tuan-tuan sudah mendengar dan mengerti bahawa Nabi Muhammad SAW ini adalah daripada golongan kami. Adalah daripada keturunan kami. Kamu tahu dah kan bahawa Muhammad ni adalah daripada keturunan kami, daripada golongan kami. Kamilah yang menjaga Nabi Muhammad SAW ni. Maksudnya kaum Quraisy, kaum Quraisy. Kamilah yang menjaga Nabi Muhammad. Kaum Quraisy daripada keturunan apa? Keturunan, bukan semua tau. Keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kalau bani-bani lain tu kebanyakannya mereka banyak memerangi Nabi. Tetapi yang banyak mempertahankan Nabi adalah daripada keluarga Nabi, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi dia kata apa? Dia kata kami dah pelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kami dah melindungi dia daripada orang yang memusuhi Nabi. Dan kami menjaga dia dengan sungguh-sungguh. Ini kata Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi yang pada ketika ini tak Islam lagi. Dia kata apa? Sehingga sekarang tidak ada sesiapa pun yang dapat nak buat apa-apa yang dapat nak memusuhi Muhammad ni, anak saudara aku ni. Maka kerana itu sekiranya kamu bersungguh-sungguh nak bawa Muhammad ni, kamu nak minta nak bawa Muhammad ni kena pindah ke negeri kamu, perkara itu tidak menjadi perkara yang dihalang. Kami tak akan halang. Asalkan kamu semua sanggup, kamu semua perlu menepati janji jaga Nabi Muhammad SAW. Adapun Abbas kata, bapa saudara kata apa? Adapun sekiranya kamu semua tidak menepati janji kamu, sekiranya kamu tak tepati janji kamu dan merasa kamu ni tak berdaya nak menjaga diri Muhammad ni dekat mana sahaja, baik daripada nak melindungi daripada ancaman musuh, baik daripada orang yang nak bunuh Nabi Muhammad, lebih baik kamu pergi, lepaskanlah Muhammad. Biarlah Muhammad ni duduk, hidup terus di Mekah dan mati di negeri sendiri. Kalau kamu tak boleh jaga dia, jangan bawa Muhammad nak pergi ke Yasrib. Abbas dah bagi peringatan. Bapa saudara Nabi bagi ucapan alu-aluan ni dekat Aqabah, dekat Bukit Aqabah ni. Boleh faham ke tak ni? Boleh faham ke tak? Waalaikumsalam ya Mia Sarah. Lambat mas. Ya betul, tak apa. Terus. Kita terus ya. Ni baru mula lagi Mia. Alhamdulillah bersama-sama. Pak Long, line putus. Alhamdulillah dah okey. Alhamdulillah. Okey, baik kita terus. Boleh faham tak ni? Risau pula saya tak boleh faham. Perjanjian Aqabah. Jadi bapa saudara Nabi bagi ucapan alu-aluan mengatakan bahawa sekiranya kamu tak mampu nak jaga, kalau kamu tak boleh melindungi daripada orang musuhi dia, daripada orang nak bunuh Muhammad, kamu lepaskan dia. Biarlah dia terus tinggal dekat Mekah. Jangan bawa dia.
tinggal biar di sini. Sebab Abbas ada dengar bahawa orang Yasrib, orang Madinah nak bawa Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Jadi waktu itu selesai saja Sayyidina Abbas memberikan kata-kata alwan, orang yang ada di situ, orang Yasrib kata, dia kata apa? Baiklah, sekarang kami dah dengar kata-kata tuan. Jadi sekarang kami nak dengar apa kata-kata daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Nabi Muhammad SAW pun bacakan ayat-ayat Al-Quran yang bersesuaian kepada orang-orang Yasrib di Bukit Aqabah ni. Nabi pun baca kepada mereka, baca ayat Al-Quran. Okey, jadi Nabi baca ayat Al-Quran sehinggalah pada waktu itu 75 orang ni semuanya memeluk Islam di Bukit Aqabah. Mereka terus memeluk Islam kepada Nabi SAW dan mereka terus meminta kepada Nabi untuk janji setia, bai'ah kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu mengikat janji setia dalam agama Islam. Okey, mengikat janji setia kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pada ketika ini apa dia antara janji setia mereka? Okey, kita ingat tak balik kembali sebelum ni. Sebelum ni itulah perjanjian taat setia kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu perjanjian yang pertama. Nabi bacakan dulu. Nabi bacakan balik perjanjian yang pertama minggu lepas. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah Uwais. Uwais bersama. InsyaAllah Uwais kalau tak faham tanya nak. Kita cuba perlahan-perlahankan sikit. Ni malam ni tentang perjanjian Aqabah. Taat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, apa isi kandungan yang pertama? Okey, ingat kembali. Apa isi kandungan yang pertama? Isi kandungan yang pertama apa dia? Tidak boleh bunuh anak perempuan. Okey, sekarang ni semua dah masuk Islam kan? Okey, jadi sekarang Nabi Muhammad pun sampaikan perjanjian ini. Taat setia ini tak boleh buat. Dah masuk Islam tak boleh buat. Mesti taat apa yang Nabi sampaikan ini. Yang pertama ialah tidak boleh membunuh anak perempuan. Tabiat mereka suka waktu itu orang jahiliah suka bunuh anak perempuan. Yang kedua ialah hendaklah sembah kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh derhaka kepada Nabi. Apa yang Nabi sampaikan kena buat, apa yang Nabi perintahkan kena buat. Tak boleh membuat fitnah. Okey, jangan buat cerita-cerita yang tak betul. Okey, tak boleh melakukan zina. Okey, tidak boleh halang kebaikan dan tidak boleh ambil hak orang lain. Dan sekiranya ada orang kiranya buat sesuatu terhadap orang yang menyampaikan ajaran Islam, teruskan berkata benar. Begitu. Dan itu adalah perjanjian Aqabah yang pertama. Nabi tetap bacakan juga pada ketika ini sebab mereka ini baru memeluk agama Islam. Okey, apa dia pula pertambahan dalam perjanjian Aqabah yang kedua ini? Taat setia di Bukit Aqabah yang kedua ini, iaitu ialah yang pertama ialah mesti sanggup membela kesucian agama Islam. Okay, sanggup melindungi Nabi sekiranya Nabi dan orang-orang di Mekah pergi berhijrah ke Madinah. Dan juga sanggup bekerjasama. Mesti boleh bekerjasama di antara sesama mereka. Dekat Madinah pun dah banyak suku-suku kaum. Dekat Madinah banyak suku-suku kaum. Tadi kita dengar tadi suku Aus dengan Khazraj. Dalam suku Aus dengan Khazraj tu pun ada lagi suku-suku lain. Jadi antara kamu semua mestilah saling bekerjasama. Dan juga hendaklah sanggup mengorbankan jiwa, sanggup mengorbankan harta benda terhadap agama Islam. Sanggup ke tak sanggup? Nabi cakap itu. Dan Nabi kata, sekiranya aku dalam kesusahan, kamu hendaklah menolong aku seperti mana kamu menjaga diri kamu, seperti mana kamu menjaga keluarga kamu, seperti mana kamu menjaga anak-anak kamu. Okey, jadi syurgalah balasan untuk kamu sekiranya kamu ikut semua taat perjanjian, taat setia ini. Jadi setelah Nabi ucapkan perjanjian taat setia ini kepada 75 orang ini, pada ketika ini Barak bin Ma'rur, salah seorang daripada suku Khazraj ni, terus salam dengan Nabi Muhammad SAW. Terus berjabat salam. Maksudnya setuju dengan perjanjian ini. Setuju. Walaupun berlaku setuju dengan perjanjian ini, Islaman. Jadi dia kata apa? Dia pegang tangan Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutus Tuan dengan sebenarnya, sesungguhnya kami akan jaga Tuan seperti mana kami jaga diri kami, seperti mana kami jaga isteri kami, seperti mana kami jaga anak kami. Dan kami bersumpah dekat depan Tuan ni, demi Allah, kami adalah daripada keturunan ahli peperangan. Mereka ni orang ahli peperangan. Dan sebab itulah kami ni banyak terima pusaka daripada keturunan kami. Maksudnya mereka ini orang kaya lah. Mereka ni ada harta. Jadi kalau Tuan dalam kesusahan, kami sanggup korbankan apa sahaja yang kami ada ni sebab kami banyak harta ni.
Kami ni menerima pusaka daripada peperangan untuk nenek kami semua dulu. Begitu. Dia cakap Barak kata macam tu. Kemudian setelah selesai Barak kata macam tu, seorang lagi bangun. Dari Abu Haitham daripada suku Aus pula. Tadi suku Khazraj ni suku Aus. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, di antara kami ni, suku Aus ni, okey, kami ni ada pertalian yang kukuh. Minggu lepas ada dengar kan? Jadi orang Aus dengan Khazraj kan suka bergaduh. Jadi mereka ni ada membuat jalinan perhubungan dengan orang suku Yahudi. Yahudi Nadir, okey, Yahudi Bani Quraizah. Jadi mereka ada perjanjian tu, mereka ada hubung kait dengan tu. Jadi apa kata dia? Abu Haitham kata apa? Wahai Rasulullah, kami ni ada hubung kait, ada perhubungan dengan orang kaum Yahudi. Jadi sekarang ni kami mahu memutuskan hubungan kami dengan orang Yahudi tu. Kami nak putuskan kerana kami dah membai'ah Tuan. Kami dah mengikat janji setia dengan Tuan. Okey, tetapi sekiranya lah kami dah buat macam ni, kami dah putuskan hubungan dengan orang Yahudi. Tiba-tiba suatu hari nanti Tuan diberikan kemenangan. Tuan diterima oleh penduduk di Mekah. Pada waktu ini penduduk di Mekah, pembesar Quraisy menyeksa orang Islam kan. Jadi orang Aus ni kata, sekiranya satu hari nanti Tuan diterima, diberi kemenangan, waktu itu, okey, maksudnya waktu itu Tuan diberi kemenangan, adakah Tuan akan kembali ke negeri Mekah, ke negeri Tuan ni balik? Adakah Tuan akan tinggalkan kami sedangkan kami dah putuskan hubungan dengan orang Yahudi tadi? Mereka macam risau jugalah kan. Dah putus hubungan dengan orang Yahudi yang bersama-sama dengan mereka. Mereka dah buat satu gabungan pakatan lah. Okay? Untuk nak kuatkan kabilah mereka tu. Jadi sekiranya mereka dah putuskan, adakah nanti mereka dah bai'ah dengan Nabi? Okay, kemudian Nabi diberikan kemenangan. Adakah Tuan akan kembali ke Mekah semula? Ke negeri Tuan ke semula? Apa kata Nabi? Nabi pun tersenyum. Nabi kata apa? Aku tidak akan lakukan demikian. Darah sama darah. Mana kata Nabi? Darah sama darah, binasa sama binasa. Aku daripada kamu dan kamu daripada aku. Masya Allah. Nabi kata, aku memerangi orang yang memerangi kamu dan aku berdamai dengan orang yang berdamai dengan kamu. Okey. Nabi cakap macam tu. Maksudnya Nabi akan tetap terus bersama dengan mereka. Walau apa pun yang berlaku. Jadi waktu itu mereka pun ramailah dah berjabat tangan. Kiranya mereka mula dah berbai'ah dengan Nabi. Mereka taat setia kepada Nabi. Bersalam-salamanlah mereka dengan Nabi. Tiba-tiba, waktu itu, bangun pula Abbas bin Ubadah. Abbas Ubadah ni macam risaulah. Perjanjian taat setia ni dah perjanjian tadi ni bukannya benda kecil. Okay, satu perjanjian yang besar. Yang mana mereka ini satu masa nanti perlu memberikan pertolongan. Bukan sahaja dari sudut harta tetapi juga daripada sudut nyawa. Okay? Jadi Abbas kata apa? Wahai orang Khazraj, tuan-tuan tahu tak sebenarnya perjanjian ni? Tak setia ni tuan-tuan tahu tak? Apa yang tuan-tuan ni berjanji ni, sekarang ni kita semua ni berjanji ni, kita nak memerangi orang-orang yang berkulit merah juga orang-orang yang berkulit hitam. Maksudnya, kalau lepas ni, ramai lagi akan berperang dengan orang Islam ni. Kamu ni betul-betul ke ni? Nak mau berperang dengan ramai orang lagi ni? Kalaulah tuan-tuan merasa, satu masa nanti harta-harta tuan semua akan habis. Waktu tu ramai pemimpin-pemimpin akan terbunuh. Ketika itu tuan diminta serahkan Nabi Muhammad. Okey. Tak ada apa dah. Waktu ni kita tak ada, satu masa nanti kita tak ada apa dah. Harta kita dah habis. Kekuatan kita dah habis. Pembesar kita pun dah habis. Waktu itu kita diminta untuk serahkan Nabi Muhammad ni kepada mereka. Maksudnya kepada musuh. Apakah tuan-tuan akan serahkan? Sekiranya lah. Okey. Tuan-tuan akan serahkan, baiklah sekarang kita tinggalkan Muhammad dekat Mekah saja. Tak payah, maksudnya tak payah untuk teruskan selepas ni Nabi Muhammad ke Yasrib, ke Madinah. Sekiranya lah tuan-tuan melakukan demikian, okey, tuan-tuan akan mendapat kebinasaan dunia dengan akhirat. Maksudnya satu masa nanti sekiranya harta dah habis apa semua, musuh minta untuk serahkan Muhammad, sekiranya kamu serah, maksudnya kita akan berada dalam kebinasaan. Bukan perjanjian ini, bukan perjanjian main-main. Ini perjanjian antara hidup dengan mati ni. Perjanjian nak menegakkan satu agama baru, satu agama Islam. Okey. Jadi tetapi sekiranya tuan-tuan yakin, ini ucapan Abbas kata, Abbas bin Ubadah kata, dapat menyempurnakan janji-janji tadi, janji Nabi Muhammad SAW ucapkan tadi kepada tuan-tuan,
walaupun harta habis, walaupun terbunuh orang-orang pembesar yang mulia daripada kalangan kita, maka terimalah dia. Sekiranya dapat tunaikan janji, terimalah dia. Demi Allah, itulah sesungguhnya kebaikan dekat dunia dengan akhirat. Waktu itu, mereka yang berada di Bukit Aqabah ni jawab apa? Kami terima walaupun kami ni habis harta, walaupun terbunuh orang-orang mulia daripada suku-suku kami. Tetapi, dia kata, kami terima. Tetapi, wahai Tuan, tanya balik kat Nabi, apakah balasannya sekiranya kami didapat sempurnakan semua taat setia ni? Maksudnya mereka tanya lagi, apa balasan dia? Kan, sekiranya kami ni dapat, tadi perjanjian tadi, kami dapat kiranya bekerjasama dengan baik. Kami dapat menjalankan apa suruhan Allah, apa suruhan Nabi. Apa yang Allah minta. Dapat juga kami korbankan harta kami. Kami dapat kiranya berhabis-habisan untuk Islam ni. Sekiranya kami dapat sempurnakan perjanjian ini, apakah balasan kepada kami? Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syurgalah buat kamu. Oh, bukan mudah kan kita nak dapat syurga. Mereka ini berhabis-habisan. Kalau kita dengar nanti, mereka inilah adalah orang Ansar yang terlibat dalam perjanjian akad setia di Bukit Aqabah ini. Mereka inilah orang Ansar. Ingat nanti kita akan dengar kembali. Kalau siapa yang dah pernah dengar, perjuangan mereka ini bukan kecil. Mereka ini berhabis-habisan untuk orang yang berhijrah ke Madinah. Nanti akan datang, kita akan sampai. Ya. Jadi kemudian mereka pun terus berbai'ah. Apabila Nabi katakan bahawa sekiranya kamu dapat tunaikan segala perjanjian taat setia ini, syurga buat kamu. Mereka terus bersalam dengan Nabi, akad taat janji setia. Begitulah kalau kita dengar dalam jemaah Islam, siapa yang dapat mengikut seperti permintaan jemaah Islam itu, Allah hebat. Yang dapat menghabiskan seluruh hartanya demi Islam, mereka inilah mewarisi seperti sahabat Nabi ini. Hebat. Masya Allah, kata hebat. Mereka dah ada janji kan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi pada ketika ini, mereka salam kecualilah 2 orang perempuan tadi. 2 orang perempuan ni tetap janji setia, tetap akad janji setia. Tetapi tak boleh salam lah. Mereka perempuan kan. Okey. Jadi setelah itu, dah selesai, Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, cakap. Apa kata-kata Nabi? Okey, jadi Abbas kata, sekarang kamu hendaklah tepati janji yang kamu dah ucapkan. Okay, kamu dah janji tadi ni. Kamu bukan janji dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kamu dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dah berjanji dengan Allah. Sekiranya kamu tidak tunaikan janji ini, balasannya Allah lah yang akan balaskan kamu. Dan sekarang kita semua berada dalam bulan haram. Dan sekarang kita berada di tanah haram. Okey, masa ni bulan menunaikan haji. Okey, jadi sekarang ni kamu dah berjanji untuk menolong Muhammad, maka bertolonglah bersungguh-sungguh. Tolonglah dengan sebaik-baiknya sebab ini kamu sudah membuat perjanjian. Kemudian terus mereka jawab, Abbas tanya, adakah betul-betul kamu dapat tunaikan ni? Bapa saudara Nabi Muhammad SAW, Abbas tanya. Mereka kata, ya, mereka tunaikan janji mereka untuk jaga Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abbas pun berdoa kepada Allah SWT. Okay? Walaupun tak menganut Islam, tetapi mereka tetap percaya kepada Allah. Cuma mereka menyekutukan Allah dengan berhala. Okay, apa doa Abbas? Dia kata, wahai Tuhan, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha melihat, bahawa sesungguhnya anak lelaki saudaraku, okay, Nabi Muhammad SAW ni lah, telah meminta penjagaan kepada mereka akan tanggungan mereka masing-masing untuk penjagaan terhadap diri Muhammad. Wahai Tuhan, engkaulah yang menjadi saksi di atas perjanjian taat setia ini. Okey. Jadi setelah selesai taat janji setia itu, Nabi Muhammad SAW minta kepada 75 orang ini melantik suku ketua daripada setiap suku-suku mereka ini. Jadi ketua suku daripada kabilah mereka. Okey, banyak kabilah mereka dalam suku Aus dan Khazraj ni, banyak kabilah. Jadi mereka pun berbincang-bincang, mereka pun melantik 12 orang daripada suku itu. Siapakah dia? Ni tak payahlah, kita tak payah baca, cuma 12 orang. Kita tahu baca lagi panjang masa. Lebih kurang 12 orang, boleh cari dalam kitab sirah, 12 orang yang dilantik menjadi ketua di kalangan kabilah orang Yasrib. Kabilah suku apa? Suku daripada suku Aus dan Khazraj tu ada kabilah lagi. Kabilah Bani Malik, kabilah Bani Najjar, Bani Zuraik, Bani Haram, Bani Salama, Bani Sa'idah, Bani Ghanam, Bani Ash'al, Bani Ka'ab, Bani Abdul Ash'al. Banyak kabilah-kabilah dalam suku Aus dan Khazraj.
Dalam suku Aus dan Khazraj banyak kabilah. Jadi Nabi minta 12 orang ketua dilantik dalam kabilah-kabilah tu. Maka terlantiklah 12 orang ketua daripada suku kabilah ini. Jadi setelah selesai dan dibuat pelantikan, maka Nabi pun meletakkan satu wasiat kepada mereka. Nabi bagi kita wasiat kepada mereka. Apa wasiat Nabi Muhammad SAW? Nabi katakan, kamu sekalian, maksudnya 12 orang ni ya, ketua kabilah, bertanggungjawab. Kamu sekalian yang ni bertanggungjawab, okey, ke atas kaum kamu seperti mana tanggungjawab kaum Hawari kepada Nabi Isa putera Maryam. Adapun aku bertanggungjawab ke atas kaum aku. Maksudnya begini. Kalau kita dengar kisah Nabi Isa, bagaimana kaum Hawariyun, kaum penolong Nabi Isa tu sangat-sangat membela Nabi Isa. Jadi mereka ini, ketua inilah, mereka ini diumpamakan seperti kaum Hawari pada ketika zaman Nabi Isa. Jadi Nabi pun arahkan mereka ini segera kembali ke Madinah, ke Yasrib. Sebab apa? Sebab nak elakkan bahawa kaum musyrikin Mekah dapat mengesan bahawa mereka memeluk agama Islam. Itu yang sangat dikhatiri oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tak mahu mereka mengetahui kedatangan mereka ini. Jadi mereka pun setelah selesai mereka dah melakukan ibadah haji, maka mereka pun bersiap-siaplah. Maka mereka pun bersiap-siap untuk pergi pulang ke Madinah. Jadi ketika mereka ini pergi, ramai dah mula dah perjalanan. Pada ketika ini kaum musyrikin Mekah mengetahui bahawa terdapat orang Madinah yang datang, orang Yasrib datang untuk memeluk agama Islam. Untuk memeluk agama Islam. Jadi pada ketika itu mereka pun mulalah mencari setiap pelusuk tempat mana dia orang Yasrib dan memeluk agama Islam. Jadi pada ketika itu, dua orang yang terlambat memulakan perjalanan itulah Sa'ad bin Ubadah dan Munzir bin Amru. Sa'ad bin Ubadah dan Umar pada ketika ini mereka berada di Mekah, tak sempat lagi nak melakukan perjalanan. Jadi kedua-dua mereka ini ditangkap. Yang lain semuanya dah pulang ke Madinah. Mereka dah selamat. Okey, mereka selamat. Jadi kaum musyrikin Mekah sempat tangkap dua orang daripada yang terlibat dalam perjanjian ini, iaitu Sa'ad bin Ubadah dan Munzir bin Amru. Jadi ketika ditahan itu, pada ketika itu mereka ikat dia. Mereka seksa. Dan salah seorang daripada mereka itulah Munzir bin Amru ini, cekapnya dia untuk nak melepaskan diri dah ikat, tapi disebabkan kecekapan itu akhirnya dia dapat terlepas dan dapatlah dia pulang ke Madinah. Tinggallah Sa'ad bin Ubadah sahaja dekat Mekah. Jadi pada ketika inilah Sa'ad bin Ubadah diseksa dengan teruk oleh musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah teruk seksa dia sehingga mereka tampar badan dia, mereka tarik badan dia. Jadi Sa'ad bin Ubadah ni lah dapat merasai bagaimana orang penduduk Mekah mengalami seksaan. Mereka tadi kan berada di Madinah, kan di Yasrib. Jadi mereka tak terima pun lagi penyiksaan yang dihadapi di Mekah. Tapi Sa'ad bin Ubadah ni merasa bagaimana periknya siksaan yang diterima oleh orang yang menganut agama Islam di Mekah. Jadi pada ketika ini, mereka buat Sa'ad bin Ubadah macam budak-budak. Mereka seksa, mereka kejar, mereka buat supaya dia keluar daripada agama Islam. Jadi pada ketika ini, Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ni ialah anak kepada Mut'im bin Adi. Anak kepada Mut'im bin Adi. Ingat kan? Mut'im bin Adi inilah adalah orang yang memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi pulang daripada Taif. Cerita beberapa siri lepas. Jadi, anak kepada Mut'im bin Adi ni, Jubair ni, ditengok-tengok Sa'ad bin Ubadah ni, dia memberikan perlindungan. Sebab apa? Pada satu ketika dulu, ketika Jubair bin Mut'im ni melakukan perjalanan, melalui perjalanan ke Madinah, okay, mereka kan berdagang kan, mereka berniaga. Jadi pada ketika itu Jubair ni dianiaya oleh penduduk dekat Yasrib. Okey, pada ketika inilah Sa'ad bin Ubadah memberikan pertolongan. Kerana itu Jubair bin Mut'im ni teringat bahawa Sa'ad bin Ubadah ni pernah menolong dia ketika Jubair ni kesusahan dekat Yasrib dulu. Jadi dia pun memberikan perlindungan kepada Sa'ad bin Ubadah. Maka terlepaslah Sa'ad bin Ubadah daripada siksaan kaum pembesar musyrikin Mekah. Jadi pulanglah Sa'ad bin Ubadah ke Madinah. Itu selesailah untuk satu bab. Itulah perjanjian akad setia. Bai'atul Aqabah iaitu taat setia. Ingat ya, Bai'atul Aqabah iaitu taat setia, perjanjian taat setia terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqabah ialah bersempena dengan bukit Aqabah yang terletak di Mina.
Okey, selesai. Okey, sikit lagi, dalam berapa minit lagi kita akan selesaikan bab yang ke-43. Bab yang ke-43, Nabi memerintahkan orang-orang Islam yang berada di kat Mekah untuk pergi berhijrah. Okey, jadi pada ketika ini dah setelah mereka ni mengalami penyiksaan yang sangat dahsyat kat Mekah, kiranya penyiksaan yang sangat teruk, pada ketika inilah Nabi pun mengarahkan orang Islam pergi berhijrah ke Madinah. Sebab dekat Yasrib, dekat Madinah ni ramai dah pembesar kabilah-kabilah dan memeluk agama Islam. Jadi dekat sana adalah tempat yang selamat untuk pergi berhijrah. Okay, jadi mereka pun, orang Islam pun mulalah pergi berhijrah. Mereka mula. Jadi orang yang mula-mula sekali yang pergi berhijrah siapa dia? Iaitulah Abu Salamah bin Abdul Asad. Abu Salamah bin Abdul Asad pergi berhijrah seorang diri. Tinggalkan isteri dan anaknya. Siapa dia? Ummu Salamah. Isteri dia ialah Ummu Salamah binti Umayyah. Okay, anak perempuan kepada Umayyah bin Mughirah. Umayyah bin Mughirah, pembesar Quraisy, musyrikin Quraisy. Okay. Dan dia sebenarnya, Umayyah bin Mughirah ni bersaudara dengan ayah Al-Walid. Ayah Al-Walid itulah Hisham bin Al-Mughirah. Bersaudara juga dengan ayah Abu Jahal. Okey, Umayyah bin Mughirah ni, okey, Mughirah ni sebenarnya dia bersaudara dengan ayah Abu Jahal. Okey, Abu Jahal Hisham bin Mughirah, dan bersaudara juga dengan ayah Khalid Al-Walid, iaitu Al-Walid bin Mughirah. Maksudnya mereka ni sepupu lah. Kan? Kemudian dan juga adik-beradik juga, okey, dengan mak kepada Saidina Umar, iaitu Hantamah binti Al-Mughirah. Okey, tetapi disebabkan Saidina Umar ni mak dia perempuan, okey, jadi mereka tak nasabkan keturunan Saidina Umar ni dengan keturunan Mughirah tadi. Dengan keturunan mereka. Okey, sebab perempuan tak nasab. Jadi Saidina Umar dinasabkan dengan keturunan ayah dia, iaitu suku Adi. Suku Adi bin Murrah, ayah kepada Saidina Umar daripada suku Adi. Boleh faham ni? Okay, jadi Ummu Salamah ni mak dia ialah Atikah binti Abdul Muttalib. Maksudnya Ummu Salamah ni sepupu dengan Nabi, sebab Atikah itu ibu saudara Nabi. Atikah ni adik-beradik dengan ayah Nabi. Atikah binti Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Ummu Salamah ini adalah sepupu Nabi. Okay, sepupu Nabi yang berkahwin dengan anak Umayyah bin Al-Mughirah. Jadi pada ketika ini Atikah ni tidak dibenarkan oleh ayahnya untuk pergi berhijrah. Begitu juga pada ketika ini mereka ada anak. Anak mereka juga diambil oleh keluarga mereka. Jadi berpisah sebenarnya. Jadi Abu Salamah pergi berhijrah ke Madinah seorang-seorang. Tinggallah Ummu Salamah di Mekah. Dan dikatakan, diriwayatkan bahawa Ummu Salamah ni sangat merindui anaknya, sangat merindui suaminya. Jadi pada ketika itu orang Mekah kesian, selepas setahun kemudian barulah Ummu Salamah pergi berhijrah. Okey, jadi kemudian pada ketika ini juga seorang demi seorang pergi berhijrah ke Madinah. Seorang ada yang pergi secara berkelompok, ada yang pergi secara berseorangan, dalam keadaan mereka menunggu keadaan bila masa mengizinkan mereka pergi, dalam keadaan menyorok-nyorok. Mereka takut, dia khawatiri mereka ini akan ditangkap. Mereka akan takut dia akan ditangkap oleh orang penduduk musyrikin Mekah. Jadi pada ketika ini kita lihatlah betapa pejalnya, kentalnya iman orang-orang Mekah yang pergi berhijrah. Pada ketika ini perjalanan dia, mereka nak pergi berhijrah ni, mereka nak berpindah. Hijrah maksudnya mereka berpindah daripada Mekah ke Madinah. Okey, bab yang ke-43 ni maksudnya arahan Nabi. Nabi kata orang Islam yang tak sanggup lagi berada di Mekah untuk alami siksaan, pergilah berhijrah. Maka mereka pun pergi berhijrah. Perjalanan daripada Mekah ke Madinah lebih kurang 450 km. Anggaran lebih kurang daripada Kedah ke Kuala Lumpur. Lebih kurang kan? 450 km. Daripada Kedah ke Kuala Lumpur. Bayangkanlah perjalanan mereka. Ada yang berjalan kaki, ada yang menaiki unta. Kalau kita naik kereta, bayangkanlah perjalanan mereka. Jadi begitu. Jadi sebab apa? Sebab mereka ni nak selamatkan iman mereka. Nak selamatkan iman mereka, nak selamatkan agama mereka ini. Mereka sanggup menempuhi perjalanan yang panjang. Dalam perjalanan itu pula, mereka berasa juga ketakutan. Daripada ancaman orang musyrikin Mekah nak bunuh ke, ataupun daripada perompak yang berdagang, yang nak merompak orang berdagang, ataupun daripada binatang-binatang buas. Itu mereka nak selamatkan iman mereka. Kita hanya dengar cerita je bahawa mereka pergi berhijrah, tetapi perjalanan mereka
untuk selamatkan iman mereka, untuk sehingga sampai Islam kepada kita sehingga sekarang. Dan juga pada ketika ini mereka terpaksa tinggalkan harta benda mereka dekat Mekah. Mereka terpaksa tinggalkan saudara mereka dekat Mekah. Kampung halaman mereka itu disebabkan untuk nak selamatkan iman. Nak selamatkan iman mereka. Jadi pergilah mereka berhijrah seorang demi seorang. Jadi akhirnya ramailah orang Islam yang pergi berhijrah dekat Madinah. Dan pada waktu ini, kecuali mereka pergi bersembunyi-sembunyi, kecuali Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Umar Al-Khattab ni pada ketika dia nak berhijrah, dia bersiap-siap, dia pun pasanglah pedang dekat baju dia. Pasang pedang, pasanglah semua kelengkapan kiranya ni lah kelengkapan pertahanan diri lah. Dia pasang kat badan dia, kemudian pergi ke Mekah. Saidina Umar, siapa? Umar Al-Haris. Ustazah, siapa Umar Al-Haris? Apa Umar Al-Haris? Mus'ab bin Umar ke? Ada sebut tadi. Ni Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab. Saidina Umar Al-Khattab. Apa ni? Okey. Oh ya, waalaikumsalam Cik Nak. Lambat sikit, tak apa. Boleh ulang balik nanti kemudian. Sahabat Umar saya tanya. Ni kita sekarang ni Saidina Umar Al-Khattab. Tersilap sebut tadi. Saidina Umar Al-Khattab yang sangat berani untuk nak pergi berhijrah. Dia setelah selesai buat tawaf dekat Mekah 7 kali. Buat tawaf 7 kali. Kemudian solat sunat. Kemudian dia isytiharkan. Dia kata kepada penduduk Mekah, sekarang aku nak melakukan hijrah. Aku nak pergi berhijrah. Dia kata, okey, jadi sekarang ni kalau kamu tak bagi aku hijrah, beranilah kamu nak ancam aku. Kalau siapa yang berani nak halang aku, siaplah. Isteri kamu pasti akan jadi janda. Anak kamu akan jadi yatim. Maksudnya dia akan bunuh lah siapa yang halang perjalanan dia. Jadi waktu itu, tak ada siapa pun yang berani nak halang perjalanan Saidina Umar Al-Khattab. Oh ya ke? Umar Al-Haris. Umar Al-Khattab tersilap sebut dah ni. Silap sebut ke? Saidina Umar Al-Khattab. Ada tersilap sebut dah ni kata. Wise. Okey, tak apa, kita rujuk balik. Okey, jadi kemudian Saidina Umar pun pergi berhijrah. Pada ketika ini, Saidina Abu Bakar berapa kali? Lebih kurang 2-3 kali minta kat Nabi Muhammad SAW. Dia nak pergi berhijrah juga. Saidina Abu Bakar kata, dia nak pergi berhijrah. Tetapi Nabi Muhammad SAW kata, tunggu. Masa kamu belum sampai lagi. Jadi mereka pergi berhijrah. Saidina Umar pun pergi berhijrah. Pada ketika itu, yang tinggal hanya Nabi Muhammad SAW bersama dengan keluarganya, Saidina Ali, Saidina Abu Bakar bersama keluarganya, tak ramai lah. Kan ada juga beberapa orang yang masih lagi bertahan dekat Mekah. Jadi mereka pun pergi, Nabi pun tak pergi berhijrah sebab apa? Sebab Nabi menunggu wahyu daripada Allah SWT. Daripada ramai-ramai yang sebut tadi. Umar Al-Haris. Kita semak balik. Umar Al-Haris. Umar Al-Haris. Ada. Kita rujuk balik nanti. Antaranya dan ramai-ramai orang yang dalam perjanjian Aqabah ni ya. Mana tadi? Rasa macam ada sebut nama Umar Al-Haris. Okey, kita cari sambil ya. Okey, kita habis selesaikan. Saya kita sebut. Cari balik. Okey, kemudian sekejap, satu-satu. Baru Mu'az bin Amru, Rifa'ah. Umay bin Al-Haris, ada, betul. Daripada suku Khazraj. Ya betul, Uwais, ada. Ada nama Umair bin Al-Haris daripada suku Khazraj yang bersama-sama dalam taat setia ni. Dengar Uwais dengar satu-satu nama. Alhamdulillah. Jadi ada Umair Al-Haris. Okey. Ingatkan tadi terkait dengan cerita Saidina Umar Al-Khattab ni. Okey. Ada dalam dia bersama dengan suku Khazraj. Dalam kabilah Khazraj. Yang bersama dalam taat setia ni. Okey, jadi kemudian kita sambung balik. Jadi Nabi yakin bahawa Nabi akan pergi berhijrah juga. Okey, bersama dengan teman. Bersama temannya, dan Nabi yakin bahawa pasti akan bersama dengan Saidina Abu Bakar. Dan Nabi pun terima wahyu melalui mimpi bahawa Nabi bermimpi Nabi keluar daripada kota Mekah, pergi ke satu negeri yang banyak pokok kurma.
Iaitulah di Yasrib, di Madinah. Cuma Nabi tak pergi lagi berhijrah sebab Nabi menantikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi secara rasmi. Ya Uwais, terima kasih Uwais. Dengar betul-betul sebutannya. Itulah nama-nama orang suku Aus dan Khazraj. Okey, jadi begitulah sampai situ untuk minggu ini. Terima kasih bersama-sama pada malam ini dalam bab yang ke-42 dengan bab yang ke-43. Minggu depan insya-Allah kita sambung bab yang ke-44, bagaimana Nabi orang musyrikin Mekah bermesyuarat. Okey, kita akan dengar macam mana mereka bersyarat nak buat apa kepada Nabi dan bila Nabi memulakan perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung pada minggu depan. Minggu depan adalah minggu yang terakhir sebelum bulan Ramadan. Jadi minggu depan insya-Allah kita akan bersama hari Khamis lagi, malam Jumaat pada jam 9 malam lagi. InsyaAllah pada bulan Ramadan, minggu depan saya akan umumkanlah. Ramadan nanti kita tak akan buat malam, tapi kita akan cuba buat juga waktu petang insyaAllah. Hari apa insyaAllah akan dimaklumkan kemudian. Tapi minggu depan insyaAllah bersama lagi, minggu depan 8 hari bulan 4. 8 hari bulan 4 masih lagi bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan insyaAllah 13 hari bulan 4. Jadi insyaAllah 8 hari bulan 4 kita akan bersama-sama. Kita akan bersama-sama minggu depan. Kita akan bersama-sama minggu depan. Hari Khamis malam Jumaat juga sebab belum bulan Ramadan. Okey, jadi baik kita sudah pada yang mana yang baik pada malam ini kita jadikan yang baik itu daripada Allah, yang kurang baik itu daripada diri saya sendiri. Okey, kita jadi sebagai kesimpulan pada malam ini kita dengar tadi bahawa taat perjanjian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian pertama dan perjanjian yang kedua ini bukanlah perjanjian biasa-biasa, tetapi adalah perjanjian yang melibatkan sehingga harta benda dan nyawa. Melibatkan taat janji setia kepada Nabi SAW, harta dan nyawa. Okey, jadi dalam ini adalah untuk minggu ini. Jadi sebelum kita akhiri macam biasa kita akan bacakan doa bersama-sama. Semoga daripada kalangan kita ramai-ramai ni, yang berada di IG, di Facebook ni, mana tahu ada orang soleh di kalangan kita, doanya Allah angkat pada malam ini. Jadi Allah aminkan, insya-Allah kita juga turut bersama-sama mendapat manfaat daripada doa ini. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berhak dipuji kerana kemuliaan zat-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Ya Allah, sampaikanlah pahala daripada apa yang telah kami baca, daripada apa yang telah kami dengari, daripada apa yang kami pelajari pada malam ini, ke hadrat penghulu kami dan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bertambah kemuliaannya dan ke hadrat nenek moyang baginda dan para saudara baginda dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Moga-moga bertambah kemuliaan mereka dan ke hadrat kaum keluarga dan sahabat baginda sekaliannya. Juga kepada arwah sekalian imam-imam mujtahid, ulama-ulama yang beramal dengan ilmunya, para ahli fiqh dan ahli hadis, para pembaca Al-Quran dan ahli tafsir, para penghulu, ahli sufi serta sekalian pengikut mereka yang jujur hinggalah hari kiamat. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Selamatkanlah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan hati sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan hati sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan hati sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah yang tidak berasa takut atau sedih terhadap hal-hal dunia. Ya Allah, kami memohon keampunan dan kesihatan dalam perkara agama dunia dan akhirat. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta peliharakanlah kami dari azab api neraka. Moga-moga Allah mengurniakan selawat dan junjungan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda serta para sahabatnya. Maha suci Tuhan yang maha mulia itu daripada sifat-sifat kekurangan yang disifatkan oleh orang-orang kafir terhadapnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi minggu depan di IG. Terima kasih yang bersama. Okey, baik. Terima kasih.
Okey, baik yang di Facebook juga, terima kasih yang bersama-sama. Daripada mula sampai habis, walaupun yang setengah, insyaAllah lepas ni boleh tengok kembali. Yang share, yang like, terima kasih. Moga-moga Allah lah yang memberikan semua ganjarannya baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Syafina, Saudara Syafina, Pak Long, Zakaria, Mak Jamila, Kak Nurul Akmal, Ustazah Ju, Mak Sunosia, Cikgu Maisara, Mak Teh Azizah, Ustazah Khairani, bersama anaknya Uwais. Terima kasih Uwais, setia bersama. Okey, ni Ustaz Ridwan Uwais guna ayah punya dengan ibu punya. Sakit comel. Ya, baik. Terima kasih. Tadi live dekat Facebook. Sakit comel kenapa? Keluar sekejap page, sekejap ni. Ya, Ustazah Ju, terima kasih bersama-sama. Betul-betul. Memang kita nak faham apa dia perjanjian Aqabah betul. Bila baca perjanjian Aqabah ni, baca apa benda lah Aqabah. Apa perjanjian apa Aqabah ni? Tak faham Aqabah tu apa dia. Ingatkan Aqabah tu perkataan bahasa Arab. Kotlah Aqabah maksudnya macam bai'ah perjanjian. Aqabah tu apa dia? Rupanya perjanjian Aqabah tak nama bukit Aqabah. Ya baik, amin rabbal alamin. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih bersama-sama. Assalamualaikum.